إلى حضرته صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita bersama dengan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi minta maaf, banyak jadual saya miss. Baca ni kira-kira tahun sudah kot. Ni sambung balik tahun baru. Kalau tak salah ingat, kita masuk tajuk baru. Betul tak tahu lah. Fasal kedua. Betul tak Tuan Haji Munir? Ya. Cara-cara meninggalkan maksiat batin. Kalau yang Jawi 144. Tajuk baru, cara-cara meninggalkan maksiat batin. Ya. Dah baca dah. Okey, terima kasih. Cara meninggalkan sifat riak. Okey, pada pertemuan tahun sudah kita bincang tentang maksiat, ada zahir, ada batin. Maksiat zahir melalui anggota yang 7: mata, telinga, tangan, kaki, lidah, perut dan kemaluan. Kemudian maksiat yang batin pula, iaitu hati. Dalam banyak-banyak sifat, Imam Ghazali kata ada 3 sifat yang sangat besar dan sangat berpunca daripada 3 ni, iaitu hasad, kemudian yang kedua riak, dan yang kedua riak ni antara sifat-sifat yang pukai. Hal lain-lain tu ekoran daripada 3 sifat ni. Pertama, cara meninggalkan hasad kita dah bincang. Malam ni yang kedua, kalau yang Jawi 147. Kedua, cara meninggalkan sifat riak. Riak daripada ro'a, lihat. Riak memperlihatkan amalan yang dia buat, nak bagi kalau orang tengok dia syok, kalau orang tak tengok tak apa syok. Adapun riak, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Syirik ada 2, satu jali, yang kedua khafi. Jali ni clear, jelas, dia sembah Tok Khamat, dia sembah hantu raya, sembah apa-apa lah, tu jali. Khafi ni riak. Satu di antara 2 bahagian syirik. Dan yang dimaksudkan dengan riak ialah bahawa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia. Tu riak. Tuan kita ni buat satu ta'rifan
yang kita mudah faham. Cari sebarang penghargaan di hati manusia. Minta orang puji, orang sebut, orang tengok, orang nilai. Sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan. Bila dah dengan satu-satu amalan tu kita boleh naik pangkat dan kebesaran. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawam muttaba', artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Baik, kita tengok hadis yang Imam Ghazali kemuka yang kita baca yang lepas. Salasun muhlikat, reverse balik sikit. Salasun muhlikat, 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Bila ada 3 sifat ni, orang tu dia dalam bahaya. Maksud binasa ni akhirnya dia akan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, sifat syuhum muta', bakhil yang dipatuhi. Daripada sifat bakhil tu kita berkira, kita dekut, kita ikut dia, maka timbullah sana sifat hasad. Kita tak nak orang lain senang, kita nak kita. Kita tak nak orang lain maju, kita nak kita. Kita tak nak orang lain berjaya, kita mau kita. Bagi orang lain jatuh, biar sungkuk, biar apa, kita nak. Itu mai syuhum muta'. Yang kedua, hawam muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu, kita ikut dia. Dia nak apa, bila dia nak pangkat, kita buat. Itulah yang kata dia bawa api daripada hawa muttaba' ni, dia bawa kepada sifat riya. Dan penyakit riya ini ramai orang yang menjadi binasa. Kita baca kitab ni bukan nak tuding kat siapa-siapa, nak suluh balik diri kita. Kalau kita ada juga sifat ni, kita termasuk golongan yang binasa. Na'udzubillahi min zalik. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Yang membinasakan kita ni manusia. Pasal kita buat nak puji daripada manusia. Kita nak manusia tu apa, puji-puja ataupun hormat sanjung pada kita. Manusia boleh merosakkan manusia. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka tuntut, apatah lagi adat yang mereka laksanakan, tidak lain adalah berpunca dari dorongan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Imam Ghazali ajak, kalau kita renung sat, dan fikir diri kita, hakikat yang kita buat ni, banyakkan ilmu yang kita cari, kita tuntut, kita telaah apa ni, kebanyakan dia kata apa? Dorongan untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Kalau sebab tu masih belum selamat. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala. Kalau kita belajar, kita tuntut ilmu, khususnya bidang kita duk kuliah lah ni, ilmu agama ni, bagi boleh Quran, hadis, tasawuf, fiqh, apa semua ni, tunjuk pada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala. Kita main nak cari pahala, tiba-tiba pahala tu dapat, lepas dapat tu hilang. Hilang pasal apa? Pasal tadi, pasal kita punya tak kena, ada unsur-unsur riya di sana. Seperti yang disebutkan dalam hadis, inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamati ilan nar fayaqulu ya rabbi ustushhidtu fi sabilik fayaqulu dhalika fayaqulu Allah ta'ala bal aradta an yuqala fulanun syuja' wa qad qila dhalika wa dhalika ajruka.
Imam Ghazali bawa mai hadis. Hadis ni hadis tarhib, hadis yang bagi ancaman kepada siapa-siapa yang ada sifat riya. Artinya sesungguhnya ada orang yang mati syahid akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Yang kita duk maklum ma'ruf dah, yang mati syahid tempat dia syurga. Antara orang yang selamat an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Orang yang mati syahid. Syahid ni syurga lah tempat dia. Allah ampun segala dosa kecuali yang silap dia bab hutang. Kalau tak clear hutang tak selesai. Tapi namun dalam banyak-banyak tu ada yang mati syahid akan dihumban ke dalam api neraka. Bila Nabi sebut lagu tu, sahabat-sahabat tertanya-tanya, silap tang mana? Buat tu kena dah. Syahid memperjuangkan agama, li'a'la kalimatullah yal ulia, untuk meninggikan agama Allah, letak tempat yang sewajar dan sepatutnya. Tiba-tiba Nabi kata ada silap, boleh masuk neraka. Lalu ia merasa hairan dan mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, kawan ni pun heran, silap dia tang mana? Wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu? Aku mati syahid hari itu, bela agama yang orang tak mau aku juga yang bela, buat kerja untuk agama yang tinggi. Bukankah aku salah seorang? Tuan-tuan, yang kata syahid ni sahabat dulu sangat rindu. Bila sebut syahid, sahabat dia sukut mau. Ada salah seorang sahabat nama Abdullah Al-Ansari. Dia habaq ke anak dia, esok ni nak pi medan Uhud. Ayah duk bau dah syahid ni. Ayah nak mati. Ayah bau syahid. Apa bau syurga, tuan-tuan? Sahabat Nabi. Kita bau durian. Daripada durian musang king sedap. Kita pergi cari, pasal kita nak try out. Habaq dan syahid syurga ni tak apa teliak. Kadang-kadang tu imam baca wa amitna bimauti syuhada, kita tak apa nak kata amin, saya kok mati sungguh. Sahabat lu rindu syahid. Okey, Abdullah dia pesan ke anak dia yang nama Jabir. Jabir, esok ayah tu perasan tak silap lah, dia kata dia nak mati. Dan sebelum ayah mati, ayah nak pesan pada kamu Jabir dua benda. Yang pertama, ayah ada hutang, tolong bayar hutang sekian-sekian. Dia senaraikan hutang yang dia berhutang tu. Yang kedua, ni adik-adik ramai. Adik kebetulan Abdullah anak perempuan ramai. Nak lelaki seorang tu Jabir. Tolong jaga adik-adik ni. Esok ditakdirkan Allah dia adalah di antara kumpulan pertama yang syahid. Maka Jabir tadi pun laksanakan wasiat yang diwasiatkan oleh Abdullah tadi. Baik, nak cerita kata syahid. Anas bin Nadar masa Uhud juga, dia kata dah orang duk buat satu cerita heboh, kata Muhammad mati. Anas kata kalau Nabi Muhammad mati kita tunggu apa? Terus pergi. Aku sudah bau syahid, bau syurga di kaki bukit Uhud ni. Hebat sungguh dia ni, sanggup betara tu. Baik, kita balik pada kitab kita. Kawan tadi dia heran, dia kata, Tuhan, bukankah saya yang mati syahid dalam membela agama? Ni dialog ni akan berlaku hari akhirat. Nabi abang siap-siap. Mana Nabi tahu? Memang wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bercakap ikut teradap, in huwa illa wahyun yuha. Nabi memberi amaran pada sahabat, betulkan dulu nawaitu. Allah menjawab, tidak. Sebenarnya engkau sanggup mati syahid
supaya engkau dikatakan seorang yang berani. Itu yang pulun perang, pulun berjuang ni pasal sanggup kata seorang yang berani. Di kem Bukit Pinang tu atas bumbung tulis berani mati. Berani mati. Itu lah selalu lintas kemarin tak jumpa dah, buang kot. Mati habis awak. Tak ada lah, itu ada berani mati. Maknanya ampulun tu hang nak pingat, hang nak jawatan, nak orang sebut kata berani mati. Dan telah pun dikata orang demikian kepadamu. Orang dah sebut, kamu dah dapat habuan, dapat pingat, dapat hadiah, dapat macam-macam, maka itulah ganjaranmu. Pahala tak ada. Jadi buat pazana'ah tu, hak tu dah dapat. Hadis ni sama dengan satu hadis yang lain. Nabi sebut kumpulan pertama akan dipanggillah syahid, kumpulan kedua ialah alim. Panggil pula orang alim, panggil dia. Allah Ta'ala tanya, masa kamu di dunia lalu kamu cuba cerita sikit riwayat hidup kamu. Maka Allah bagi keupayaan kepada dia, dia boleh cerita balik. Dia sebut masa kecil, lepas tu dia sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, pergi pondok pesantren sana apa semua. Balik dia memperjuangkan agama Allah, menyampaikan ilmu Allah. Kata Allah, sebenarnya kamu kazabta, hamuhum. Hang pergi mengaji, yang pergi buat apa tu bukan nak hak tu sebenarnya. Hang nak cari hak lain. Bukan nak cari ridha Allah, bukan kerana Allah. Hang nak bagi sebut orang alim, ya? Orang besar, orang hebat. Dah nama tu dah dapat dah. Orang dah kata dah al-alim ke, profesor ke, apa ke, pak kiai ke, semua orang dah kata. Nawai itu bukan kerana Allah. Kazabta fasuhiba finnar, lalu kau dicampak dalam neraka. Orang yang kedua, tadi syahid, kalau niat tak betul neraka. Yang kedua orang alim, orang qari pun niat tak betul neraka. Yang ketiga, Allah himpun orang pula, kumpulan ketiga, orang yang dermawan. Dermawan ni kena derma banyak lah. Kau derma RM1 2 tak jadi dermawan. No, sat no. Duit banyak baru jutawan. Derma banyak, dermawan. Pahala banyak, pahlawan. Dosa banyak, dosawan. Tak tahu banyak, tak tahuan. Itu yang banyak bagi kita ni. Banyak tak tahuan. Tak tahuan bak agama, bak lain dia pandai. Bak enjin pandai, bak teknologi pandai, semua pandai. Bak agama masih tak tahu lagi. Fatihah pun pelik siam. Pasal apa pelik siam? Pasal dia orang siam. Tak apalah, dia orang siam, pelik siam biasalah. Dia orang Melayu, pelik Melayu. Mana dia masih belum tahuan lagi. Panggil kumpulan yang ketiga, orang yang bagi sumbangan banyak ni. Allah Ta'ala kata cuba ingat balik. Dia pun jawab, ya Allah, kau bagi nikmat padaku banyak, alhamdulillah, syukur. Aku dah buat banyak infak. Tabung anak yatim ada, tabung janda ada, tabung macam-macam tabung aku bantu. Jadi jangan pula tak bantu, perbetul niat dia. Hak buat kerja tu kena. Lagi tak mau jadi alim, tak mau jadi syahid, tak mau derma, karut pula. Baik. Allah Ta'ala kata sebenarnya kazab tahamuhu. Hang buat tu semua nak ada udang balik apa? Udang balik apa, Pak Mud? Balik mi. Ada udang, ada tujuan lain. Bukan lillah. Tu yang duk beringat tu. Bukan, kalau gitu tak mau alim, tak lagi bahaya. Habis Ustaz Sayuti tak ada tu imam mana? Dah sepakat tak mau ngaji. Bukan. Belajar tu kena, derma tu kena, infak kena, syahid tu kena. Betulkan nawai tu lillah. Ada sikit dia menyelinap masuk penyakit-penyakit ni, tolak. Kena tepih, kena tolak. Ni penyakit riak. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, haji dan qari. Pergi Mekah. Pergi Mekah balik main haji. Orang tak panggil haji sehati, habis puluh ribu. Dia pergi package pula 96 ribu. Tak panggil haji. Haji yang tak haji. Haji tu banyak, haji dam pun dah. Jadi tak apalah orang nak panggil haji, tak masalah. Kita nak sebut haji tak ada masalah. Cuma niat tu betul kan. Jadi maknanya cara nak merawat riak ni apa? Ingat, riak ni dia boleh menghapus, boleh menghakiskan pahala.
Kan kita buat nak cari pahala, nak cari ridha Allah. Jadi kalau ada benda-benda ni, dia boleh hakis, rugilah kita. Jadi minta doa, minta bantuan pada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada penyakit-penyakit ini. Pagi-pagi kita baca doa qunut. Dalam doa qunut tu lepas Allahumma hdina fi man hadait, nombor 2 wa afina, kaafiatkanlah kami. Afiat ni apa? Afiat badan kita daripada penyakit, afiat hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, afiat jiwa kita daripada serabut. Jadi afiat tu segala-galanya. Afiat dia tinggi daripada sehat. Sebab tu orang Melayu kata sehat wal afiat. Sehat ni badan sehat, tapi hati dia masih ada sifat-sifat ni. Ada sifat-sifat ni, kita masih belum selamat. Dia baca waqina azaban nar, peliharakan kami pada neraka. Jadi tak selamat pada neraka kalau ada sifat ni. Jadi kita balik rujuk, semak-semak, koreksi diri kita. Kalau ada, kita cepat-cepat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Penyakit ketiga kita tengok dalam hadis 3 yang membinasakan tadi tu, wa ajabul mar'i bi nafsih, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Dia berasa bangga. Riak tadi ni dia tunjuk bagi orang tengok. Ujub ni orang tak tengok, tak apa, dia ada perasaan sesuatu. Dia perasaan sesuatu. Dia kata aku dari Masjid Muhsin ni tak ada macam aku. Nampak macam lepas Syekh Abdul Qadir Jalani tu aku. Pasal apa? Pasal dia rajin i'tikaf tu, orang 8 hari dia 10. Orang sembahyang 8 dia 20. Tas apa witir lagi 11. Jadi dia buat banyak, dia ujub. Ujub, takabur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diubati. Dia dah penyakit, lepas tu nak berubat dia tu payah. Kalau takat demam, Panadol ya. Kan Panadol. Kalau hemopati makan arsenik ya. Betul tak tahu. Tak apa sebut pi lah. Tak jalan juga dengan arsenik, belladonna. Kan? Tu kalau hemopati. Jadi tu demam, selsema mudah. Tapi bila main penyakit hati ni, ujub, sombong, rasa bangga ni, dia kata, Imam Ghazali kata, penyakit hati yang sangat susah diubati. Susah pun kena berubat jugalah. Nak makan tu pil tu pahit kena makan juga. Kalau tak orang makan pil yang pahit, nak makan manis saja, penyakit kita tak baik. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan. Dia tak tengok orang, dia tengok dia. Dia tengok dia, dia berasa dia mulia dan kebesaran, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Tengok orang, dia rasa orang tu tak reti. Orang ni banyak yang jahil, tak reti, tak pandai. Dia yang reti, dia yang pandai. Mari kita tengok, kita ada tak penyakit ni. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini. Bila sembang, cerita dia, saya yang mula buat, mula mai dulu, saya yang peredup masjid ni. Apa lagi? Bab baik dia semua baik. Semua saya. Aku. Bahasa Arab panggil ananiyah. Baca Quran dia, semayang dia, derma dia, lawan komunis dia, cerita bab semua dia, babak apa pun dia, hero semua. Ada orang seronok itu, dia bukan cerita orang, dia cerita dia berjaya. Dia berjaya mendidik anak pertama alhamdulillah duduk di London.
alhamdulillah kan. Tapi di situ alhamdulillah tu lain. Anak kedua boleh pergi takat sekolah. Anak ketiga ada wah titi tak bang. Dia abang abad baik mau. Anak keempat, alhamdulillah hantar aku lah agama, hafal Quran, hafal hadis. Kan takat Quran, kita Taurat pun dia hafal. Ada orang hafal Taurat. Lah ada pengajian kita turus. Ada kawan tu abang kat saya, dah mengaji kita Taurat. Dah dia baca tak dah habis dia habaq kawan dah. Kita turus bukan kita Taurat. Jadi cerita isteri dia, cerita anak dia. Semua tu nak abang kata dia hebat. Ni tanda kalau kita ada lagu tu, maknanya kita masih ada penyakit ujub. Aku begini seperti perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis masa Allah Ta'ala tanya, Allah perintah dia sujudkan Nabi Adam. Sujud ni mana hormat, bukan sujud sembahyang. Sujud ni hormat kat Nabi Adam. Pasal apa hormat? Pasal Adam Allah bagi dia lebih, bagi ilmu lebih, jadi kena hormatlah kepada orang yang lebih. Ni perintah Allah. Iblis tak nak. Bila Iblis tak nak ni, Allah Ta'ala tanya pasal apa tak mau sujud. Iblis jawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maksudnya aku lebih baik daripadanya. Iblis kata dia lebih baik pada tu Adam. Tapi Iblis kata sekali ya. Ni kawan ni kata tiap hari. Siapa lebih pada Iblis? Kita potong Iblis. Iblis kata kat Tuhan sekali ya, ana khairum minhu. Saya lebih baik pada tu Adam. Kali tu ya. Awak ni cerita pagi esok. Kadang-kadang cerita tu dia ulang banyak kali, siaran ulangan. Kita duduk dengar dia cerita tu, dia apa pun dia jaga. Kalau kita ada, cepat-cepat istighfar. Kerana engkau menjadi aku daripada api, dan engkau menjadikannya daripada tanah. Dia ada buat semangat asabiah diri dia tu. Aku pada api. Kita bangga dengan keturunan pula. Ni apa keturunan siapa? Hak jenis minat silat. Dia kata ni hang apa? Ni aku ni bukan dekat hang, aku orang Padang hang. Jepat hang jepat aku Padang hang. Kawan ni pula aku cucu mengat dewa. Megah dengan keturunan. Unsur-unsur apa dia? Keapian. Api jadi api lah, unsur-unsur keapian. Dia megah dengan kampung dia masyhur, apa semua dia habaq dia orang kampung sini. Dan alamat yang nampak bagi orang yang ujub itu di dalam majlis orang ramai ialah ia selalu suka mengangkat dirinya. Dia bukan orang angkat. Kalau orang angkat setelah ni dia angkat diri dia dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dia anggap orang lain tak reti. Yang lebih bahaya dia reti semua. Tajuk apa bincang ni? Ekonomi dia boleh, politik dia boleh, sosial dia boleh, tajuk dan getum dia pandai. Semua tajuk pandai. Hukum pandai. Bab hukum pun dia tahu. Orang dulu ijtihad tak reti. Dia reti. Kan kena kaji balik Quran pun kena kaji balik, tafsir Quran kena kaji balik. Dia anggap lebih berkebolehan daripada orang lain, dan ia suka menonjolkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pendapatnya. Kalau ada orang tolak pandangan lebih baik, dia tak senang, dia tak seronok. Dia cari jalan nak penjatuhkan tu. Tak boleh jatuh dengan hujah, ada pergi cari bomo siap. Tak boleh jatuh dengan hujah balik, ada carilah kelemahan kawan ni. Dia habaq kelemahan sekian. Dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat. Petanda nak tahu kita sombong tak sombong bila diberi nasihat. Kita duduk main kuliah lama ni, isteri kita nasihat, Mak Jiman contohlah, orang mana
Isteri kita tanya kita, takkan duk macam ni kot, tak sembahyang tambah ni. Aku tahulah aku mengaji. Aku reti dah, lama dah. Aku duk sembahyang tengah malam tak tahu. Kita tak terima pandangan ni. Contoh, bukan sungguh tu contoh. Tidak senang apabila ia diberi nasihat dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Kalau kita diberi nasihat, kita tak mau terima, itu tanda sombong. Kalau kita bagi nasihat pada orang lain pula, kita guna bahasa yang kasar. Pasal apa yang tak reti, pekak badak lagi. Orang berubah habis tinggi hang seorang ya. Bukan hang seorang sekok ya. Tu dia, bahasa tu kasar, tanda kata sombong. Jadi bagi nasihat macam tu tak boleh pahala, bahkan mengundang dosa. Maka sesiapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Kalau anggap dia lebih baik, ini ada sifat takabur. Lepas tu kita kena berusaha menjadi orang baik. Kena usaha jadi orang baik. Cuma jangan anggap kita lebih baik. Usaha tu kena. Tiap-tiap hari nak kena jadi lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Kata Imam Ibn Mas'ud, kalau hari ini dengan kemarin serupa ya. Hari ini bangkit lewat. Kemarin pun bangkit lewat. Hari ini dengan kemarin serupa ya. Bila lewat dia, fajar dah naik, dia tak bangkit. Lepas tu baru bangkit. Kemarin serupa tu juga. Kata Ibn Mas'ud, orang itu maghbun, tertipu. Hari ini semayang lewat, kemarin semayang lewat. Hari ini tak ada jemaah, kemarin tak ada jemaah. Orang itu tertipu. Tertipu. Tapi kalau hari ini lebih teruk daripada kemarin, kemarin tu bangkit lewat, semayanglah subuh gajah. Kan lewat ni kita orang Kedah panggil subuh gajah. Hari ni lagi lewat, gajah Tok Mia terus. Fahuwa mal'un, orang tu dilaknat. Hari ini dengan kemarin sama, tertipu. Hari ini lebih teruk dari kemarin, mal'un, dilaknat. Lepas tu nak buat kena? Kena ubah. Hari bertambah, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah hari ni nak bagi dekat ni, hari ni kita bayar subuh 2 rakaat, esok 3. Tidak. Subuh tu tak 2 rakaat. Jadi solat kita tu berkualiti. Kalau kemarin khusyuk tu naik sikit, esok lagi sikit, dengan adabnya, dengan peranya, dengan pasca solat tu semua ada, tu bertambah. Maka orang itu bersifat takabur, dan sebaiknya hendaklah engkau mengetahui bahawa orang yang sebenar baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Kata Imam Ghazali buat satu rumusan, orang yang paling baik ni siapa? Paling baik ni orang yang baik di sisi Allah. Dan masalah ini tiada siapa yang mengetahuinya, karena ia tertakluk kepada khatimah, akhir umur seseorang. Kita tak tahu hujung hayat kita lagu mana. Jadi kita tak boleh dabik dada. Hujung kita tak tahu macam mana. Ada orang mati kena karan. Ada orang mati hilang di Bukit Wang. Nampak lagi Bukit Wang mari lu. Orang mana? Orang mana? Ada orang mati lekat nasi. Ada orang mati kena tsunami. Kita nak mati macam mana kalau bagi 4 pilihan tu? Tak tahu kita nak mati macam mana. Lepas tu ada orang mati dia husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni mati tak beriman, kafir. Ataupun dia beriman tapi bawa dosa. Tengah-tengah dia buat zalim kat orang, hutang tak bayar, kecoh hutang Allah, dia mati. Tengah dia sombong, riak, ujub, dan sifat ni, dia mati. Itu sul khatimah. Jadi kita tak tahu hujung kita macam mana. Sebab tu
Orang yang mati selamat kita tahu dah. Orang yang mati tu kita tahu ada rekod baik dah. Hak duk hidup tak tahu ha? Orang yang mati seperti kawan-kawan kita hak lepas, Masya Allah, kita tengok dia punya, kalau dia ikhlas pun kita nampak, kalau dia macam nampak lah. Baik tu kalau nak tulis sejarah lepas mati, tak mati jangan tulis sejarah ni, dia boleh berubah ha? Tulis sejarah lepas mati okey. Imam Nawawi mati macam mana, Imam Ghazali mati macam mana, tok-tok guru kita di kawasan kita mati macam mana. Masya Allah, hebat. Kita tak tahu ni. Cuma tu imam dak baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan, hujung hayat kami ni biar tutup rekod kami dengan husnul khatimah. Apa dia husnul khatimah? Mati dalam beriman dan tak bawa dosa. Pas mati tu cuci calak, dosa tak ada, sombong tak ada, riak tak ada, ujub tak ada, zalim tak ada masalah pun. Tu mati husnul khatimah. Lala ni kita berani mati ke? Pak Tuan Said, berani mati ke? Dah lagi serius banyak kan? Banyak lagi tak beres. Jadi tak apalah, kita sambil buat perbetul khetiar dari hari ke hari. Kita tak kata kita baik, jadi kita usaha, insya-Allah. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Jangan kau tutup kehidupan kami dengan su'il khatimah, yakni mati dalam tidak beriman ataupun mati dalam membawa dosa. Maka i'tikadmu di dalam dirimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpunca daripada kejahilan semata-mata. Kalau kita ingat kita lebih baik, kita terbaik, ni makna kita jahil. Antara kejahilan yang paling kita tak sedar, kita menganggap kita bersih dari dosa. Orang yang anggap bersih berdosa, dia telah melakukan dosa. Dosa apa? Dosa dia perasaan. Dosa itu perasaan, kata dia clear. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau, dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Ini Imam Ghazali mengajar kita bagaimana kita nak rawat, nak perbetul diri kita, nak betulkan diri kita ni. Imam Ghazali kata, kalau jangan kau tengok orang kecuali kita, orang yang berjumpa dengan kita tu dia lebih baik pada kita. Dia lebih baik macam mana dia teruk. Kita nak main tu payah. Takkan kita nak kata dia baik, dia teruk. Nanti sad. Macam mana kita nak urus diri kita berhadapan orang ni. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, budak-budak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah. Kalau kita jumpa orang tu muda pada kita 50, dia 30, dia 16, dia 14, dia baru ambil UPSR. Budak ni kira baik pada kita lah. Baik apa? Baik dia, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat. Kira bak dosa aku dengan dia aku banyak. Hak maksiat jahil tu sepasal, lepas reti pun duk gagah buat juga, dua pasal dah. Budak ni dia tak tahu apa dia bersih, dia tak tahu apa dia pas ambil UPSR, dia naik gerek kayu pergi bagi wang, pergi seronok suka up gerek gitu ya. Budak ni kira baik pada kita. Maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripada aku. Budak ni kalau dia matilah clear, aku tak apa-apa ni mati lagi. Dah lah hak maksiat campur dengan maksiat baca saat ni, sombong. Semua banyak tak? Satu, kau jumpa dengan budak-budak, bila dia baik, tentulah kita kena kesian dia, kita bantu dia. Dia lebih baik. Apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata, orang yang ini menyembah Allah lebih dahulu daripada aku. Jumpa orang tua pada kita, orang tua, Ustaz ia lebih tua pada saya tua sikit, Ustaz ia tua banyak. Orang lebih tua pada kita, orang tua. Siapa lebih baik?
Imam Ghazali ajak hati kita kata apa? Orang ini lebih baik kita tak reti apa dia sembahyang lama dah. Kita tak reti apa lagi, dia sembahyang lama dah, bismillah tak tahu berapa kali ya. Makna dia ni orang tua kampung biasa pun dia lebih baik pada kita. Dia sembahyang lama dah, kita tak reti apa lagi. Maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripada aku. Takkan kita nak kata dia baik, dia teruk. Dia main tu. Dah, dia lebih baik. Dia orang tua. Kita baru. Kadang-kadang baru ni pun dia, orang yang baru belajar, dia nak hukum orang tua semua tak kena. Atau pasien tu pun dah. Orang tua pun marah. Aku makan garam dulu, orang tahu. Dia pun nak marah juga. Garam dulu masih macam mana? Masih serupa juga. Tu pasal saling tidak hormat menghormati. Apabila engkau melihat orang yang alim, jumpa orang alim lah, kita dengan orang alim tempat kita, tu imam kita, maka hendaklah engkau berkata, orang yang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku. Orang alim ni dia tidur boleh pahala. Orang alim tidur boleh pahala. Orang jahil semayang tak boleh pahala. Pasal apa semayang tak boleh pahala? Pasal tak kena. Semayang tak kena. Allahu Akbar. Tu angkat tangan sampai tu. Tu senaman. Dia tak buat api tangan aku. Tak ada ilmu. Lepas tu tak pula. Tak api kat mana pun. Dia tapi Mekah tengok macam-macam. Tang ni pada, tang ni pada. Wah pusat lepas. Dia belakang relax sikit. Dia jahil. Lepas tu baca pun, baca tak mengaji Quran, ikut Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Betul tak? Dia buat ibadat sembahyang sunat, masya-Allah, witir 11 rakaat. Hantam sorban lagi. Bawa sorban. Sorban pun tutup macam tu. Orang alim tadi sembahyang sunat witir 1 rakaat. Tapi satu rakaat dia berkualiti. Dia baca satu ayat je, pendek ayat dah. Dia pilih ayat pendek, dia baca wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tapi satu ayat nilai dia tinggi. Dia baca tu dia boleh nampak fenomena akhirat. Sudah tentulah tinggi. Hak jahil tadi hantam banyak, tapi dia baca qiraat asbun. Asal bunyi. Asbun tu asal bunyi. Baca tu surah Baqarah, dalam Quran besar duduk depan. Dia duduk mengejar kita, tapi baca surah Baqarah berhenti bila penat. Minal hijarati lama. Berhenti. Baca roti lama. Tu yang kata orang alim ni, dia lebih baik pada kita. Jadi kalau kita tak boleh alim besar pun, alim lah kecil, sekurang alim, apa yang kita nak buat? Kita semayang bergelok, nak buat sunat atas ilmu, apa semua gitu. Maka hendaklah engkau berkata, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku, dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Ya Allah, dia hebat daripada aku. Kita anggap orang tu jangan pula bila nampak orang alim saja. Mana kita potong dia. Dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Sudah tentulah tak sama dengan orang alim tadi. Dengan orang tua dia hebat, dengan budak dia hebat, dengan orang alim dia hebat. Lepas tu, dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah atas kejahilannya. Dia ni jahil tu yang dia buat maksiat. Yang dia laki-laki pergi pakai panjang perempuan ni, dia jahil. Lepas tu nampak kena laki-laki pakai perempuan boleh tak? Boleh. Tok Hakim kata boleh kan? Laki-laki pakai perempuan, Tuhan kata, Nabi kata la'anallah, Allah laknat. Perempuan pakai laki-laki, Allah laknat. Laki-laki tiru perempuan, kita panggil pondan. Perempuan tiru laki-laki, kita panggil ponen. Gitu ya? Itu ya, Maya. Pondan dengan ponen, la'anallah, Allah laknat.
Ada satu orang, dia ni budak lelaki lah, tiru perempuan duduk universiti. Lepas tiru perempuan, kawan dia duduk ceramah ke dia, hang silap besar, hang kena tobat ni. Tak apa, tiap-tiap hari dia pada kata tu kat dia, berdosa, silap besar ni, kena bertobat, nak patah balik. Lepas satu hari dia main, dia takut tobat lah. Macam mana tobat dia? Dia pakai tudung terus. Itu dia berbedak lah. Lepas itu buah tudung, aku tobat lah. Dia tak tahu apa dia silap tahu lah. Dia ingat pakai bedak. Kan dia pasal laki-laki tiru perempuan. Satu selingan, tak ada apa. Maknanya kalau kita orang jahil, tapi kita apa betul lah. Sambil hak hukum tu hukum contoh lain. Hak betul kenapa? Dia jahil. Dia tak solat atas kejahilan. Jadi dia ni yang buat maksiat apa pasal dia jahil. Maka hendaklah engkau berkata orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya. Dia ni pasal jahil. Mungkin kalau kita sampaikan ilmu dia tak buat. Tetapi aku mengerjakan maksiat berserta dengan ilmuku. Yang aku ni ada ilmu buat maksiat juga. Maksiat apa? Maksiat kita cerita kita. Tadi maksiat kita kan tadi. Aku tu, aku ni, aku. Ana khair, saya lebih baik. Tu maksiat kita. Kita ada ilmu. Orang yang kata lagu tu bahaya. Dia jahil. Kita buat maksiat atas ilmu. Siapa lebih teruk? Kita lebih teruk. Maka Allah boleh berhujjah ke atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku. Hujung kita tak tahu. Kadang-kadang satu orang tu lebay, di hujung dia boleh jadi tok labi. Di hujung dia, na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang memang dia labi betul. Hujung-hujung dia berubah jadi lebay. Hak ujung tu kita tak tahu. Kita jangan bangga, jangan perasa kita cantik sampai ujung, kita tak tahu. Sebab tu doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ala dini, atas agamamu. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Lah, memang dia kafir. Satu hari Allah bagi hidayah kat dia, dia boleh jadi Islam. Ada di kalangan sahabat tu lepas masuk Islam, pergi perang syahid, tak ada sembahyang ni. Mayang pun tak ada, ngaji kitab pun tak ada, tapi dia syahid. Jadi boleh jadi. Bukan makna kafir baik, jahil baik, tidak. Jahil tu pun kena usaha. Jadi nak perbetul hati kita bila kita berhadapan dengan orang, kita ni rendah. Bila rendah, kita cubalah dekat diri dengan Allah Ta'ala. Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar dari dosa-dosanya. Orang kafir yang masuk Islam, dia tak payah qada. Ada seorang kawan kita hari tu, dia kata, saya kira saya kafir lihat dulu, saya tak bayang. Nak kira dia kafir daripada Islam, dia segan nak qada. Dia tanya tu, lihat ni kawan tu kafir, bang masuk Islam umur 40. Al-Islam yahdimu ma qabla. Bila masuk Islam, hal lepas ampun kurnia, tak payah qada, tak payah buat apa dah. Jadi saya ni Islam tapi saya tak bayang, kira kafir boleh tak? Ada soalan medra tu, tak boleh kira Islam pasal ente Islam. Tu nak kena qada, kena jenuh. Dia kata tak jenuh mana, banyak orang tinggal itu lah, nak jenuh apa? Bukan kena apa, banyak orang tinggal. Tak apa. Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosa-dosanya, seperti keluarnya sehelai rambut daripada bancuhan adonan roti. Sedangkan aku, wallahiyazubillah, mudah-mudahan Allah memelihara kita, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Dah petunjuk elok, dah digelincir. Rabbana la tuzigh qulubana, Tuhan jangan kau gelincirkan hati-hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah kami dapat hidayah, faham cantik Islam itu indah. Tak dia pergi bertukar, dia tinggal, dia tengok Hindustan pasal lagu seronok lagi. Gambar Hindustan seronok, tak ada mayang apa. Dia pergi tinggal. Na'udzubillah min zalik. Boleh gelincir. Maka aku menjadi kafir kalau sebab gelincir tadi, dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, yakni mati dalam keadaan kafir.
mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin. Dia kafir, lepas tu dia masuk Islam, hujung dia elok, dia duduk dengan orang-orang hebat. Sedangkan aku akan diseksa di dalam api neraka. Kita yang Islam lama dah pun, tapi ada penyakit tadi. Penyakit apa tadi? Penyakit riak, penyakit apa, sombong, apa semua ni, api neraka. Jadi cara nak membetulkan, merawatkan diri kita agar boleh keluar sifat-sifat sombong ni. Tengok budak-budak tak apa kenyak, kita lebih. Tengok orang tua saja tak faham sampai lah, kita lebih. Tengok orang alim saja, alim ulama usul jahat, kita lebih. Tengok orang jahil tukir nak buat ibadat. Tengok orang kafir memang confirm neraka. Hukum lagu tu kita baik dulu. Bila kita baik, apa jadi? Mai sombong. Bila mai sombong, dibimbangi, kita pula jadi orang yang tidak baik. Kita berhenti tu. Dia panjang sih, bahasa setahun dah tak ngejar. Dah cuti lama. Allah Subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.